Tapi kalau duduk alik belakang tu boleh kita nus sikit, mengelik sikit alik kepala orang tu, jadi tak rapat. Boleh jadi gitu. Kalau kadang tu pun faedahnya untuk siapa? Untuk kita. Bila kita segar, kita cerah mata, masuk molek lah. Dah kita pergi dah nak terima ilmu, apa yang kita tak terima sepenuhnya. Boleh jadi kita belah-belah ngatuk tu jadi keliru. Boleh jadi kita ngatuk semalam tidur lewat, sampai suruh tidur lewat. Sebab tu Nabi SAW kata orang yang bangun lewat sembahyang subuh tu laisat tafrid fi an-naum wa innama tafrid fil yaqظah. Cuai bukan duduk pada tidur tu, cuai duduk pada berjaga tu. Ia jadi tak bangun subuh tu macam lewat tidur tu lah. Situ tak kenanya. Bukan tak kena tu tidur tu. Kalau tidur tu cukup, dia akan bangun awal. Dan kalau kita tahu benda yang kita nak ni penting, benda besar, benda mustahak, benda mahal, benda berharga, benda yang berguna untuk dunia akhirat kita, apa kita tak segi dalam keadaan asgar? Mesti kita cedajak semalam lagi. Itu yang Imam Bukhari nak ni. Dan supaya kalau kita takut, nak kita pergi lewat, kita malu ke nak pergi depan, dengan sendiri kita pergi awal, barulah kita tak malu. Barulah kita tidak terpaksa kena lakoh. Kalau zaman itu kan duduk gitu, kena lakoh. Kalau lakoh tu Nabi kata, saya esok jalan terbalik, palalah ke bawah, kakilah ke atas. Dalam majlis ni kena jaga juga adab dia. Jangan sampai menyakiti hati orang. Kalau kita sekarang ni senanglah, tak jadi masalah, tak ada masalah lakoh. Muka kursi tu pun tinggi dah, nak lakoh apa lagi. Jadi ruang pun banyak, jalan tu boleh tahan nak pergi banyak, tak ada jadi masalah. Tak ada jadi masalah. Dan hikmahnya kalau kita duduk depan, Tok Guru pun berasa kita ni memang nak sungguh. Sebab orang duduk depan kan, cara Jibril kan ke mana, pergi pelaga lutut kan, kita kata. Dalam hadis tu, duduk depan maknanya Tok Guru ni makna dia berasa anak murid ni ambil berat. Lepas pada tu semula dia malu, dia duduk depan lah sebab dia malu, takut tengok orang duduk mengajar, dia mari duduk depan. Kalau adalah cara-cara berlaku begitu, Tok Guru pun faham, boleh jadi ada apa-apa tu jam kau tengah jalan kau apa kau, dia faham lah sebenarnya dia nak duduk depan. Dan kelebihan duduk depan, kalau salah kau sikit kau, dia faham, dia dengar boleh. Dan kalau nak tanya, nak gapo, tidaklah perlu melaung, duduk di belakang tu jauh. Tapi kita sekarang ni banyak kemudahan kan, boleh ambil mic ni duduk di belakang pun super juga, kita kata. Yang pentingnya kok mana-mana pun paling tidak duduk dalam majlis itu, walaupun di hujung, tetap ada kelebihan dia. Hak tak senya pergi, tak mari ke ataupun gidah, tapi tengok sebab hak tak pernah sabar lah, nampak penuh sikit kursi di belakang tu, tak boleh masuk. Padahal ada lagi ruang lain. Hak tu tak boleh, tak boleh lah. Nampaklah kita ni tidak bersungguh. Kalau bersungguh, sebab zaman itu lah ni tak apa ada dah kan. Zaman itu nak kita tengok wayar tu, kat tindih-tindih nak beli tiket tu, gua mungkin cari baju apa gitu mau tu. Pasal berasa sedap, tarikkan kuat tu lah. Hak ni pun kalau tarikkan kuat dia gitu, menunjukkan dia tu tidak ada, dia tidak tertarik kepada ilmu. Orang yang tidak tertarik kepada ilmu, dia akan rugi dia sendiri. Rugi dia sendiri. Hak tu lah maksud dia di sini. Hak naknya kita pergi dalam majlis ilmu, barulah kita dapat ilmu. Kita kena berjinak-jinak dengan majlis ilmu. Jangan liar. Jangan liar. Kita akan dapat lah. Sebab itu tempatnya. Itu tempatnya. Kalau kita nak cari ilmu, memang ahli ilmu tu dia pergi juga kedai gilai, tapi itu bukan tempat dia. Boleh juga tanya dia belajar jalan, nak setakat mana sangat, boleh. Tempat dia, barulah kita boleh dapat dengan sepenuhnya. Tempat dia ke dia? Majlis. Itulah yang dikatakan majlis ilmu tu. Orang yang duduk di hujung majlis ilmu, dia tetap ada manfaat juga. Dan orang yang nampak satu ruang di dalam halqah tu, dia pun duduk di situ dengan tidak
menyakiti orang lain. Hak tu kedua-dua ni molek. Hak sebut di dalam tajuk ni, hak ni molek. Hak selagi dia tak sebut. Ada dalam hadis ni. Dia bergidah. Lepas pada tu dia pun tinggal. Hak tu tak molek. Hak tu tak boleh. Kok mana-mana pun tak boleh. Kemudian orang hak malu sini, dia kata hak seorang lagi tu dia malu. Maka Allah SWT pun malu. Maknanya balasan Allah kepada kita, Allah SWT beri kepada kita ni mengikut setara mana kita. Setara mana kita terhadap dia. Dia nak beri ilmu kepada seseorang, setara mana kita tu dengan ilmu. Sebab tu kita tengok orang memang ahli ilmu tu, dia kaki buk. Orang panggil ulak buku, baca semua, tengah jalan baca lagi. Lagu tu mana memang dia, hati dia, jiwa dia tu terlekat sungguh dengan ilmu. Kalau boleh baca segar, bukan boleh baca ngatuk. Dan ilmu ini untuk ilmu lah, bukan untuk peresa. Ketika nak peresa tu baru gomonya. Ilmu ni, hadis ni mana untuk kita guna sepanjang hayat, bukan untuk jawab peresa sementara tu saja. Berguna sangat untuk panduan hidup. Jadi lagu mana kita tidak akan bersungguh, kita kata. Jadi hak naknya bersungguh, bersungguh. Allah SWT akan beri kepada kita sejauh mana yang kita beri. Sebab itulah dalam hadis Qudsi tu, sesiapa yang mari dengan berjalan kepada aku pergi kepada dia dengan berlari. Mari sejekak, aku pergi sehasta. Dia mari sehasta, aku mari sedepa. Dan begitulah seterusnya. Itu nak ceritanya, dia beri kepada kita tu mengikut keadaan kita. Ilmu ni pun lagu tu juga. Kalau kita buat malu-malu, bolehlah malu kita. Kita kata malu, kita nak tanya, kita tak tahulah. Itulah bolehnya. Boleh juga. Tapi kalau orang tanya kita semula, kita tak boleh nak ayat tu. Ataupun kita sendiri tak puas hati. Sebab apa? Kita malu bertanya. Sedangkan Nabi SAW kata dah, penawar bagi kejahilan itu ialah bertanya. Dia malu nak tanya. Malu tu banyak lah. Malu tu pula, malu di sini, malu sebab dia mari lewat, boleh jadi dia tak asyik bersesak-sesak dengar orang. Lepas pada tu boleh jadi guru tu pun berasa, apa dia ni lagu ni, macam-macam lah perasaan dia tak asyik. Sebab tu dia malu tu, boleh jadi malu tu kerana tu ada kebaikan juga. Bukan tidak baik, tidak tu, bukan tidak baik gitu. Ada juga ulama yang mengatakan hak malu ni sebenarnya dia bukan nak duduk. Tadi malu tu, malu muka dia mari lewat, dia duduk di belakang. Dia kalau nak pergi duduk depan tu, dia malulah muka orang pakak tengok dia. Kerana tu boleh kira tak apa tu. Ada juga hak malu ni. Malu lagu mana? Mengikut hakim, dia kata hak ni cerita ni orang ni sebenarnya dia nak gila, tapi dia berasa malu. Majlis Rasulullah takkan tak duduk semutar. Maka dia pun duduk. Kerana malu dia duduk tu. Sebenarnya dia pun bukan nak duduk, dia nak pergi juga. Hak seorang lagi tu tak cara, dia pergi. Kok mana-mana walaupun dia malu dengan maksud lagu saat ni, nak tinggal majlis Nabi tu, dia merasa malu kepada Nabi, Nabi tengok. Dia merasa malu. Ada faedah juga. Tapi hak ni kurang molek lah. Pasal apa? Sebenarnya hati dia tu tidak terikat sangat, tidak tertarik sangat, cuma kerana malu je. Jadi dia akan dapat pun kurang daripada hak yang pertama tu. Dia akan dapat kurang daripada hak yang pertama. Hak yang ketiga tu tak sih langsung. Tak sih langsung. Dalam Quran pun sebut, anulzimukumuha wa antum laha karihun. Adakah kami nak tebal bui juga barang hak kamu tak sih? Apa makna? Kalau kita nak, Tuhan akan bui. Tapi
Tapi kalau kita tak sel kepada ilmu, mana sini, kalau kita tak sel kepada ilmu, adakah Tuhan akan bui juga tebal? Tidak lagu tu. Bukan sunnatullah lagu tu. Sunnatullah tidak begitu. Ketetapan Allah dalam dunia ni tidak lagu tu. Dia bui kepada orang yang berkehendak. Berkehendak tu tengok peringkat, banyak peringkat pula, setara mana. Kau kuat, kau tinggi kehendak dia tu, kau dapat dia banyak. Kalau rendah, maka rendahlah. Artinya di sini hadis ini memberi satu usul al-jaza' min jinsil amal. Yani balasan diberikan mengikut jenis amalan itu. Kalau dia pergi nak perlindungan Allah akan bagi perlindungan. Kalau dia pergi dengan maksud betul-betul nak ilmu, Allah akan bagi ilmu. Gapo dia nak. Kau banyak dia nak, kau banyak dia dapat. Nak pahala lagi akhirat saya. Nak biar jadi ilmu, jadi daging darah, pakai anak cucu kita, jadi semangat ilmu. Ada jiwa lagu tu. Nak bukan sekadar boleh saja, biar boleh mengajar pula. Jadi kehendak tu kau banyak, Tuhan akan bui. Mana kalau sikit kita nak, sikitlah dapat. Lepas tu yang kedua, kalau kita malu, setara tu ialah boleh, secara malu. Kalau tak saya langsung, tak boleh, gitu. Kalau tak boleh benda lain, tak apa. Kalau tak boleh hak ni, dunia akhirat rugi. Sebab hak dunia menjadi panduan dalam dunia kita, akhirat sesat. Apa nama ni, dalam hadis pun ada sebut, man salaka tariqan lil ilmi sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang mengambil jalan pergi mengaji, nak mencari ilmu, ikut tak caralah, dekat kau jauh kau lagu mana kau, Allah SWT akan mempermudahkan jalan untuknya ke syurga. Itu faedah akhiratnya. Mudah jalan ke akhirat. Nak dapat hak ni hak kelebihan ni, Imam Bukhari nak ayatnya, dia nak bagi semangat ni maksudnya. Kalau hak kita tak dapat dunia, kita gomo gitu mau. Macam mana orang hak mengaji agama ni, hadis ni, Quran ini, dia dapat dunia akhirat, dia tidak gomo. Dia tidak faham molek tu. Kalau dia faham molek, tidak lagu tu. Kita tengok orang hak mengaji sekolah biasa kan, sekolah biasa kan, ngatuk tu gendai kaki dalam air, dalam beledi, gomonya. Cuma ubat hak panah tu, mata tu. Tengok gomo tu bacanya, makan ubat lagi, ubat tak jenera tidur, gomo. Adakah walaupun setengah-setengah tu tak kena, memang tak kena, kita tak wiwat lagu tu, tapi nak ayat adakah kerana nak benda saat ni hak ni kita buat lagu tu? Tak ada. Ada hak boleh dalam sejarah, hak boleh tu gak. Memang ahli ilmu sungguh. Ahli ilmu sungguh. Hak tu hak boleh. Hak ni gak memang gomo sungguh. Gomo sungguh itulah yang dia boleh. Dalam bidang apa pun, kalau kita tengok dalam sejarah ni, Allah, dalam sejarah ni banyak benar lah. Imam Muslim kan, bila dia buat kajian tu makan, lapar lajuk ni, tak ada. Tanya bini ada ke makan, tak ada. Baca pula, baca tu sampai akhirnya tak ada makanan. Bini ni kata ada orang mari, sekarang buah tamar, dia perek masuk dalam bilik dia tu, belah-belah tu makan. Sekarang habis, dia tak khabar. Kerana itulah dia jadi sakit, Imam Muslim ni. Dia tak khabar tu, itu orang panggil istighraq, mahu, lenyap, fana dalam ilmu dia. Dia tak khabar. Siapanya? Kerana itulah dia sakit dan bawa mati. Kitab Muslim dia tak ada nak buat tajuk-tajuk dalam kitab dia. Sebab Bukhari ni kan ada tajuk, tak ada dalam Muslim. Tajuk dalam Muslim tu Imam Nawawi buat. Berapa ratus tahun kemudian baru buat. Tu kalau kita tengok Imam Muslim, maknanya dia kalau dia tergelar bukan ahli hadis saja. Kita tengok misalnya Tha'lab ni ahli nahwu, terkenal lah dalam nahwu, ada semua Tha'lab bahasa dalam bahasa Arab ni.